Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini kita kembali bersama segmen Kopi Panas terbitan Borneo Channel. Hari ini kita akan membawa tajuk yang cukup dekat di hati kita, iaitu PEN Borneo dan projek infra persekutuan di Sarawak. Jadi untuk memperkatakan isu ini, kita membawa orang sebenar di sebalik projek ini. Kita bawa orang yang telah mencadangkan, melaksanakan dan memastikan projek itu terus berjalan. Dan tidak lain tidak bukan, beliau adalah Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof. Terima kasih Datuk kerana dapat meluangkan masa. Terima kasih ajakan kita lah. Ya Datuk, PEN Borneo adalah satu projek yang dekat di hati kita Datuk. PEN Borneo adalah satu projek yang amat dimimpikan oleh rakyat Sarawak sekian lama. Jadi telah 2 kali Datuk berada di kedudukan tu untuk melaksanakan projek tu. Setakat tu begini keadaan sebenar status projek tu. Alhamdulillah, setakat 18 bulan Mac, kedudukan kini itu dah 62% lah keseluruhan. Tapi kalau kita mecah dari segi setiap package dia mari ada 11 packages. WPC 1 sehinggalah 11. Sikit yang dah siap WPC 1 iaitu Teluk Melano lah. Semua orang dah pergi makin jalan dia. Mungkin orang dah tahu lah kualiti. Ialah satu-satu jalan yang di greenfield kata orang, dan pola baru. Ada jalan lalu marilah di pola dan single lane. Yang lain semua dual carriageway. Dual carriageway maknanya 4 lorong lah, 4 lorong 2 hala. Cuma kalau kita melihat kalau ikut asal projek Tuk Maghrib dijangkakan siap 2021. Tapi bila perubahan kerajaan Maghrib, apa yang berlaku ialah ditamatkan projek delivery partner dan perjanjian dia mari. Kalau kita lihat asalnya waktu almarhum Tok Nan, apa yang dimaunya ialah penglibatan negeri Sarawak dalam pelaksanaan PEN Borneo tu. Sebabnya kita pakai kaedah PDP, projek delivery partner, di mana perjanjian mari ada 3, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan projek delivery partner. Dan kerajaan negeri terlibat secara langsung dalam pelaksanaan projek itu. Dari segi desain, dari segi perundingan, semua proses yang terlibat. Tapi malangnya bila perubahan kerajaan, Barisan Nasional kalah, projek itu kalau kita ingat mari adalah apa yang dia timbak oleh sebagai salah satu manifesto Datuk Najib mari. Dalam salah satu election. Dan disambut oleh Tok Nan. Sebab Tok Nan, kita ingat dalam ucapannya ada, kita dari Kuching ke Miri patah pinggang. Jadinya mau sama macam apa ada di Semenanjung ya. Sebab ya kebetulan bila kami ada menteri mari, barang tu lah dimak kita lah. Dituntut kita untuk dilaksanakan. Alhamdulillah dilaksanakan. Cuma bila berlaku perubahannya lah hanya bila berlaku terpaksalah berlaku adjustment dari segi pendekatan. Daripada PDP mari, ada lagi PDP, kini itu bila perjanjian dibatalkan, JKR Sarawak dilantik sebagai agensi pelaksana untuk bagi pihak Kementerian Kerja Raya lah jadi superintending officer. Alhamdulillah kalau ikut jangkaan kini itu ikut perjanjian lah, hanya akan disiapkan selewat-lewat September 2022. Ada package yang akan siap lebih awal. Tapi jangkaan saya sendiri dalam keadaan pandemik COVID, saya jangkakan mungkin ianya agak sukar untuk kontraktor menyiapkan dalam bulan September. Tapi apapun yang telah dilaksanakan oleh kita ialah untuk melantik PMC yang akan membantu JKR Sarawak dalam memantau dan memastikan bagaimana kita dapat membantu kontraktor supaya dapat menyiapkan projek itu dalam jangka yang ditetapkan, iaitu September 2022. Walaupun secara kini itu kita nangga ada yang mungkin dapat siap dalam 2022. Mungkin kita mungkin saya dapat kongsi. Yang package WPC 2 yang di Sematan ke Jambatan Sungai Moyan interchange. Itu batu 4.5, batu 6, batu 7 dan batu 10. Yang tu mengikut jadual patutnya sudah sampai 66%. Tapi setakat tu baru 65%. Maknanya masih behind time. Bulatan serian tu paling dah dekat nak siap lah. Dah 80, sepatutnya 85%, ya pun masih 83.9%.
Tapi sebahagiannya mungkin tak nangga flyover ya dah dibuka sebahagiannya. Package di nak ya bulatan Pantu ke Batang sekarang tu mengikut jadual 68. Tapi setakat tu 58%. Maknanya dah 10% terkebelakang. Batang sekarang nak tu 65 mengikutnya, kini tu baru 57. Gear juga sidak lain lah, maknanya ada kebanyakannya semua di belakang ikut jadual. Walaupun keseluruhannya 62%, tapi kalau kita benar-benar dapat pastikan dan kontraktor tu dipantau dan berbincang dengan kontraktor dan kita dapat menyelesaikan salah satu masalah pekerja di tapak bina dan sebagainya, kalau tu dapat mungkin kita dapat cari jalan macam ni nak percepatkan balik. Tapi yang paling idealnya bila sebenarnya projek itu siap sepenuhnya seperti yang kita mimpikan? Personally saya mengharapkan akan dapat disiapkan mengikut tempoh yang ditetapkan tahun 2022 ya. Cuma dari segi realiti ia cabaran yang kita kena hadapi, dan kalau kita dapat cari penyelesaian kepada segala permasalahannya, dapatlah insya-Allah. Walaupun agak orang madah agak sukar, agak challenging, tapi kita akan usahakan. Sebab ia tu matlamat kita untuk memberi kemudahan pada rakyat kita. Jalan tu siap dan perjalanan lebih cepat, kos bisnes akan berkurangan, disebabkan tempoh perjalanan jalan lebih baik dan sebagainya, dan yang penting keselesaan dan keselamatan pengguna jalan raya. Tapi Datuk, bila setahun kita berhadapan dengan pandemik tu, lebih setahun kita berhadapan, and then kita bertemu juga dengan masalah ekonomi, okay? Yang mengganggu most of the kontraktor tu. Jadi secara realitinya, adakah Datuk berhadapan dengan masalah selepas jeda tu? Maksudnya ada yang gulung tikar ke yang saya kira kalau kita melihat kepada apa yang berlaku bila berlaku pandemik, memang fasa pertama bulan Mac 2020 dulu, sektor perniagaan boleh dikatakan ditutup selama tempoh hampir sebulan. Hanya yang essential service ataupun servis yang kritikal saja dibenarkan, termasuklah sektor pembinaan. Waktu ya kita kerugian lebih kurang 11.6 bilion sebulan saja, sebab tidak dibenarkan. Tapi lepasnya dibenarkan, sektor pembinaan dibenarkan. Maknanya sektor pembinaan sepatutnya tidak begitu terjejas. Walaupun mengikut kajian dibuat oleh CIDB, walaupun dibenarkan berniaga, hanya lebih kurang 25% yang operate 100% capacity. Ada yang operate about 75%, ada 50%, ada 25%. Tapi masih beroperasi. Ada sebab mengapa yang tidak dapat beroperasi sepenuhnya, mungkin disebabkan pekerja yang tidak cukup. Kedua, mungkin disebabkan tempoh untuk adjustment balik. Bila perniagaan, bila dah lama tutup, nak start balik dan nak ngambil momentum yang akan makan masa. Ada few matters lagi ada. Tapi saya tidak menjangkakan syarikat-syarikat pembinaan ini akan terjejas teruk sebab mereka dibenarkan. Hanya tempoh sebulan saja mereka tidak benarkan untuk beroperasi sepenuhnya. Yang lain-lain dibenarkan. Ada yang tidak beroperasi juga disebabkan pemaju, misalnya kata tidak meneruskan projek, masih bertahan untuk tidak meneruskan projek. Disebabkan kadang-kadang ada projek yang dalam konteks commercial project, mungkin mereka tengok bahawa ini bukan masa yang sesuai untuk meneruskan disebabkan the market demand yang mungkin turun. Jadi mereka tangguhkan juga. Jadi bila tangguh, kontraktor, sebahagian kontraktor yang terlibat dalam projek tersebut mungkin tidak akan beroperasi lah. Saya nak mengesahkan sekali lagi, tak ada yang angkat tangan. Setakat ini belum. Dalam construction industry belum ada yang angkat tangan lah. Cuma tidak ada projek. Sebabkan number one, projek sekarang ini banyak projek berasaskan tendering. Ada yang mungkin tidak dapat pinjaman dan sebagainya. Walaupun ada projek, tapi disebabkan kedudukan kewangan tidak kukuh,
agak kompetitif untuk dapat pinjaman mungkin. Tapi tidaklah mengatakan mereka golong tiga. Tapi ada yang mungkin, tapi tidaklah banyak. So, apa jalan penyelesaian kepada mereka yang berhadapan masalah? Motivasi yang diberikan oleh pihak Kementerian Datuk? Apa yang kerajaan dah buat di peringkat persekutuan? Kalau kita melihat beberapa pakej telah diumumkan. Pertama sekali dulu prihatin. Prihatin saja diumumkan 250 bilion dalam bentuk bantuan pelbagai. Ada yang bantuan cash, ada subsidi gaji, ada juga moratorium, ada juga injection of project. Misal kata untuk kontraktor G1, G4, kita diberikan peruntukan sejumlah 450 juta. Ini semua diagihkan. Hampir 1,000 orang contractors yang dapat agihan projek ini. Kemudian juga diumumkan penjana. Penjana juga ada pemekasa, ada additional lagi. Ini semuanya tujuan, misal kata untuk G1, G4 ada ratusan juta lagi akan diagihkan. Ini sebenarnya untuk menggerakkan ekonomi. Di samping membantu, memberi peluang perniagaan pada para contractors, tapi ini juga memberi peluang kepada semua rantaian dalam sektor pembinaan, termasuklah pembekal, profesional, lawyers, bankers, semua akan dapat kesan daripada apa yang diperuntukkan oleh kerajaan ini. Ini ada apa orang kata gandaan kepada apa yang dibelanjakan. Baik Datuk. Sebelum saya ke soalan seterusnya, penjajaran ada tak dilakukan kembali selepas kali kedua Datuk memegang tampuk tersebut di kementerian ini? Maksudnya mungkin ada perubahsuaian dilakukan sewaktu 22 bulan sebelum itu. Kalau kita ingat, bila berlaku saja perubahan kerajaan oleh Pakatan Harapan, banyak projek yang telah dibatalkan. Di Sarawak, kita ingat ada 3 jambatan. Yang utama Batang Lupa, Rambungan, Batang Igan. Ini semua dibatalkan. Tapi bila dibatalkan, sudah pasti kedudukan kewangan itu sudah dialihkan kepada projek-projek lain. Itu pertama. Yang kedua dilakukan ialah memberi notis untuk mengurangkan harga walaupun kontrak itu dah disign. Jadi kontraktor diberi pilihan sama ada nak sambung ataupun dibatalkan. Kalau nak sambung, berapa reduction boleh diberi. Ini semuanya menjejaskan the whole process. Kalau kita dah sign kontrak dengan satu kadar yang tertentu, sepatutnya kita tidak boleh review. Tapi kontraktor disebabkan dah committed dengan bank dan sebagainya, tiada pilihan melainkan bersetuju untuk menyambung dengan memberi reduction. Jadi ini semua menjejaskan performance kontrak itu sendiri. Sebab itu sekarang ini saya terpaksa mengendalikan, mencari jalan bagaimana kontrak-kontrak yang telah dikurangkan dulu, adakah mereka akan terjejas dari segi pelaksanaan. Satu, dari segi kualiti, kedua, dari segi performance. Adakah kemungkinan kontrak ini menjadi kontrak yang gagal. Ini semua kena dipertimbangkan dan dievaluasi, dan kita telah bawakan pada MOF, dan akhirnya MOF bersetuju untuk mempertimbangkan balik supaya balik kepada harga asal kontrak. Itu yang pertama kita lakukan. Kedua, ada juga yang dulu bila diberi pilihan tersebut yang tak sanggup nak bagi reduction dan mereka memilih untuk dibatalkan dan ditamatkan kontrak. Dan bila ditamatkan kontrak, dan sekarang ini kita berdepan dengan tuntutan mahkamah dan sebagainya. Ini banyak kesan-kesan yang akan bukan saja mendedahkan kerajaan pada risiko tuntutan undang-undang, tapi juga terpaksa bayar ganti rugi di samping untuk meneruskan projek yang telah pun diluluskan. Pasal kita terpaksa tender balik dan sebagainya, memilih kontraktor baru dan sebagainya. Ini semua adjustment yang terpaksa kita lakukan. Dan ketiga, apa yang kita lakukan ialah mencari dana kepada projek yang telah dibatalkan dulu. Kita kena sambung balik. Misal kata dalam Pen Borneo. Dalam Pen Borneo ini dulu kita ada lagi apa yang dikatakan projek sambungan dalam fasa 1. We call, kita panggilkan missing link. Jajaran yang tertinggal, iaitu daripada Miri ke Kuala Baram. Tak panjang, 5 km saja. Dulu dah diluluskan, tapi ini pun dibatalkan oleh Pakatan Harapan dulu. Kemudian fasa yang kedua, Limbang dan Lawas, juga dibatalkan.
Tapi sekarang ni limbang lawas kerajaan negeri akan ambil alih untuk buat. Jadi tapi kita tak adil untuk kerajaan negeri yang paksa buat. Kita kena cari kaedah dan bincang. Malahan semalam dalam jawatan kuasa sosial ekonomi dipengerusikan oleh Datuk Seri Mustafa, kerajaan negeri sudah pun membentangkan bahawa kalau dapat apa yang dibelanjakan oleh Sarawak ini dikembalikan oleh kerajaan persekutuan segala kos dan perbelanjaan tersebut. Bagi saya ini tuntutan yang adil, tuntutan yang menasabah yang patut dipertimbangkan, dan sudah pasti perkara ini terpaksa dibawa di peringkat kerajaan persekutuan. Cuma cabarannya sekarang ini dengan keadaan COVID, pandemik yang kita terpaksa memfokuskan menaik taraf, meningkatkan banyak peruntukan untuk Kementerian Kesihatan, menyediakan sektor kesihatan kita, vaksin yang begitu banyak diperlukan. Ini semua sudah pasti menjadi cabaran lah, sama ada kita boleh dapat peruntukan ini ataupun bila kita akan dapat peruntukan ini. Tapi yang penting secara prinsip kerajaan persekutuan perlu bersetuju untuk satu, mengiktiraf bahawa tanggungjawab kerajaan persekutuan jangan diserahkan pada kerajaan negeri. Apa yang dibelanjakan oleh kerajaan negeri patut dikembalikan oleh kerajaan persekutuan. Ini semua adjustment yang perlu kita laksanakan. Banyak sungguh kerja, Datuk. Berat. Okey, Datuk. Okey, Pen Borneo jangka akan diteruskan dengan agresif selepas ini sehingga ke tahun depan. Sebab rakyat ingin melihat kesemua projek ini berjalan lancar dan ingin melalui jalan tersebut seperti yang dicita-citakan 2 jam dah sampai ke Sibu misalnya. Jadi apakah projek-projek lain yang sekarang tengah dirancang oleh kementerian untuk Sarawak? Mungkin saya nak share senarai-senarai keseluruhan projek yang telah kita laksanakan setakat 18 Mac daripada rancangan Malaysia ke-11. Sebab walaupun rancangan Malaysia ke-11 dia menjadi projek sambungan sehingga akan dibawa ke rancangan Malaysia ke-12. Keseluruhan projek yang telah kita buat, jalan raya ada 11, jambatan ada 7. Jalan raya saja jumlah nilainya ialah 2.82 bilion ringgit. Jambatan ialah 380 juta. Keseluruhannya 3.2 bilion ringgit. 5 yang dah siap, 4 dalam pelaksanaan, 2 lagi peringkat perolehan. Itu untuk jalan. Untuk jambatan 1 dah siap, 6 lagi dalam peringkat reka bentuk. Yang reka bentuk ini termasuklah projek sambungan iaitu flyover di Bintulu, Medan, apa dipanggil Medan Jaya, Jalan Tun Hussein On Bintulu. Yang lain yang kita dah siapkan dulu, package pertama Pen Borneo kita panggilkan kick off projek dulu. Yang ni pun dah siap dengan kos 600 lebih juta, iaitu daripada persimpangan Nyabau ke Bakun. Yang tu dah siap. Kita juga ingat kalau di Kuching ini naik taraf Batu 15, Batu 10 ke Batu 15. Yang ni pun dah siap. Menaik taraf jalan Tanjung Kidurong ke Sama Laju Industrial pun dah siap. Naik taraf jalan Kampung Seberang Serikir, ini pun dah siap dulu. Saya lancarkan, orang lain rasmikan. Saya ingat dengan Datuk Len dulu, kita yang Datuk Len yang kuat minta ni. Alhamdulillah dapat disiapkan. Yang lain ini dalam pelaksanaan, ada dalam perolehan. Untuk makluman juga, insya-Allah yang akan di-finalize ialah jalan airport kat Kuching. Sekarang jalan Datuk Musa is ongoing, sudah pun dipecah tanah, saya sendiri pergi dulu. Dan yang paling besar ialah Sabah Sarawak Link Road. Yang ni hampir 1.1 bilion kosnya, kos projek, keseluruhan kos projek. Yang ni sudah pun dapat persetujuan muktamad daripada EPU. Dan insya-Allah dalam minggu depan ataupun selewat-lewat dalam bulan April kita akan serahkan surat setuju terima kepada syarikat yang berjaya mendapat projek ini. Sabah Sarawak Link Road ini adalah jalan perhubungan yang akan bypass Brunei. Pasal pandemik ini mengajar kita bahawa bila berlaku pandemik, bila negara menutup sempadan, jadi kita maknanya orang Limbang, orang Lawas nak
melalui Brunei pun menjadi masalah. Sebab itu kita kena sediakan laluan alternatif. Tapi ini baru fasa pertama. Fasa pertama ini nanti daripada Lawas akan menuju Limbang dan seterusnya akan terus ke Miri. Dia ada beberapa package di situ. Ada yang akan dilaksanakan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Ada yang dilaksanakan oleh SCORE. Ada yang akan dilaksanakan oleh JKR. Bila agak mula tu? Agak-agaknya bermula projek tersebut. InsyaAllah bermula akan tahun ini. Surat lantikan kontraktor akan dimuktamadkan sedikit masa lagi lah. Lewat bulan April. Itu berita baik sambungan daripada Pen Borneo. Itu bukan. Itu jajaran yang lain. Jajaran lain. Berarti ada dua laluan ke Sabah. Maknanya ke Sabah ada dua pilihan. Satu melalui Brunei, satu lagi melalui bypass ini. Tapi bypass ini akan mengambil lebih banyak masa. Saya jangkakan kalau nak siapkan paling cepat kalau kita mengandaikan peruntukan akan sentiasa ada diberikan tiap-tiap tahun, akan mengambil masa lebih kurang 10 tahun juga untuk siapkan. Mungkin fasa pertama 48 bulan, fasa kedua lagi bergantung juga dengan peruntukan dan sebagainya. Bukannya. Kalau boleh Datuk kongsi, sekarang ini selepas projek-projek yang diumumkan ini, apa banyak lagi permohonan yang tiba di meja Datuk? Kalau ikut perbincangan semalam, harapan Sarawak untuk rancangan tempoh 10 tahun adalah 120 bilion. Untuk bukan saja untuk infra, tapi untuk air, untuk elektrik, untuk telekomunikasi, untuk sekolah, untuk hospital, klinik dan sebagainya. Bayangkan 120 bilion. Average kita akan menerima lebih kurang 3 ke 6 bilion setahun. Banyak. Untuk Sarawak saja. Jadi makna banyak harapan Sarawak ini, tapi bukan satu yang mudah sebab Sarawak merupakan sebuah negeri yang terbesar di Malaysia. Kemudian cabarannya bentuk muka bumi. Ketiganya kependudukan kita adalah jarak antara satu tempat itu ataupun satu rumah satu kampung pun agak jauh kadang-kadang. Tapi kita masih kena sediakan segala kemudahan. Ini menjadi cabaran dan sudah pasti kos yang agak besar. Datuk, kalau boleh dikongsikan falsafah Datuk sebagai Menteri Kerja Raya. Kita kena utamakan pertama sekali melihat core business kita. Core business kita ialah untuk menyediakan perhubungan. Dalam perhubungan walaupun tanggungjawab kita adalah kerajaan persekutuan, tapi kita kena bekerjasama erat dengan kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan, maknanya PBT. Jadi perancangan ini kita buat sebab itu di peringkat kementerian kita ada apa dipanggil Highway Network Development Plan. Dia bukan kita nak buat jalan terus buat. Dia dah ada perancangan, study dibuat dan perancangan ini adalah untuk setiap 5 tahun atau 10 tahun akan datang. Dan kita akan lihat jalan persekutuan, perancangan di peringkat negeri sebab negeri Sarawak pun dah ada Highway Network Development yang kita dah buat. Jadi kita akan hubungkan perhubungan jalan negeri dan jalan persekutuan dan juga melihat kepada jalan-jalan daerah ini supaya connectivity akan dapat kita sempurnakan dan rancangkan secara bersama. Connectivity ini penting sebab kalau memudahkan perhubungan perjalanan orang dari satu tempat ke satu tempat, ini sudah pasti akan membantu dan memberi kemudahan pada rakyat kita. Bukan satu yang senang, tapi usaha ini kena kita teruskan dari masa ke semasa supaya yang jauh terpelusuk di mana saja pun akan dapat dihubungi. Walaupun keadaan sekarang ni sedikit demi sedikit kita dapat melihat perubahan, walaupun ekspektasi ada yang nak bukan hari ni, nak semalam. Tapi ini kadang-kadang mustahil untuk dilaksanakan. Tapi yang penting kita dah ada perancangan, kita dah ada komitmen. Yang penting sekarang ini ialah untuk kita secara bersama laksanakan. Dan dana perlu besar. Sudah pasti. Sebab itu dalam keadaan sekarang ni amat penting kita bersatu padu. Jangan terlalu banyak politicking. Dalam keadaan cabaran ini kalau kita dapat pastikan kestabilan politik, perpaduan kalangan kita, insya-Allah ekonomi kita berkembang. Ekonomi berkembang, lebih banyaklah peruntukan untuk kita agihkan. Itu falsafah ditakdir. Okay. Sebagai Menteri Kerja Raya. Sebenarnya apa cabaran? Orang mahu tahu apa cabaran sebagai seorang Menteri Kerja Raya dalam keadaan kini itu, dalam keadaan COVID, dalam keadaan kalau boleh katakan berantakan berlaku di politik di Semenanjung dan sebagainya. Keadaan memang benar cabaran sekarang ini
bukan saja menghadapi cabaran pandemik COVID. Kedua ialah cabaran ekonomi, bukan saja di negara kita, ekonomi global. Sebab bila sepadan negara ditutup, banyak cabaran. Ianya sudah pasti akan menjejaskan pendapatan negara kita, bukan saja business sector. Walaupun ada business sector yang akan mendapat pendapatan yang lebih, misal kata yang buat glove, dia ada extraordinary profit sampai bilion ringgit. Dulu orang tak tengok pun. Sekarang ni dia dapat bilion ringgit keuntungan. Tapi ada sektor yang akan menghadapi cabaran begitu besar. Misal kata the tourism industry, penerbangan dan sebagainya. Ini sudah pasti menjadi cabaran. Tapi yang paling kritikal sekarang ni ialah kita juga berdepan dengan cabaran politik. Politik yang begitu boleh dikatakan yang tidak menentu, terutamanya berlaku di Semenanjung. Sebab itu saya seringkali mengajak supaya kita kembali kepada asas. Asasnya ialah bagaimana kita nak fokuskan kita berada dalam keadaan krisis. Jangan tambah lagi krisis. Krisis utama ialah memastikan kehidupan rakyat. Nyawa rakyat ini terjaga untuk memastikan segala sokongan kepada Kementerian Kesihatan, kepada the frontliners ni diberi secukupnya supaya mereka dapat atasi pandemik COVID. Itu yang pertama. Sebab itu peruntukan begitu besar kepada Kementerian Kesihatan. Disokong kerajaan negeri kita sendiri pun membantu dengan menyediakan banyak sokongan kepada Kementerian Kesihatan di peringkat negeri, hospital dan sebagainya. Ini disediakan untuk memastikan pertama nyawa rakyat dulu diberi keutamaan. Yang kedua ialah memastikan segala kemudahan kesihatan kita mampu untuk menampung ataupun menghadapi apa saja cabaran jumlah yang makin meningkat. Yang kedua ialah memastikan ekonomi kita walaupun merudum tapi ianya tidaklah terlalu teruk. Sebab itu kita buatkan pelbagai package untuk kita stabilkan keadaan ekonomi itu. Walaupun kita keadaan tidak baik, tapi jangan terlalu jatuh. Itu yang kedua yang kita buat. Yang ketiga, ini akan hanya dapat mampu kita laksanakan kalau kita dapat pastikan semua orang dalam politik ini memberi tumpuan pada ini. Jangan berpolitik dulu. Sebab ianya akan menjejaskan pelaburan daripada luar. Betul. Keyakinan pelabur luar tak akan datang. Sebab itu kalau kita lihat, mengapa darurat diisytiharkan? Bukan disebabkan politik, tapi darurat ini diisytiharkan supaya kita semua orang akan fokus tangani krisis ini dulu, iaitu kesihatan dan juga ekonomi. Kalau ini dapat tangani, insya-Allah benda-benda lain akan selesai. Tapi kita kena perlulah sokongan daripada semua orang lah. Sebab kalau kita tak buat secara darurat, banyak perkara yang tidak dapat dilaksanakan secara normal. Kita ada norma baru. Tapi norma baru ni bukan kerja secara normal. Betul. Kita kena bekerja di luar kebiasaan, di luar kotak kebiasaan kita. We have to do something extraordinary. Sebab kalau melalui proses nak buat undang-undang, kalau melalui proses parlimen saja, ianya akan mengambil masa berbulan. Ada perkara yang kita tak boleh tunggu bulan. Kita tunggu hari nak tentukan keputusan itu ada ke tidak. Sebab itu akhirnya bila dibincangkan di peringkat Majlis Keselamatan Negara dengan Kabinet dan akhirnya dibentang kepada ataupun persembahkan pada Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Agong bersetuju ke arah apa yang dicadangkan oleh kerajaan. Itu yang sebabnya darurat dilaksanakan. Saya nak ambil contohlah, misal kata apa yang berlaku bila kita kemuncak kes di Semenanjung khususnya berada dalam keadaan yang krisis yang begitu teruk sekali. Sehingga kan DG Tan Sri Dr. Nur Hisham mengatakan boleh kata hospital kita dah berada dalam kritikal, ICU kritikal, ward hampir penuh. Tak ada pilihan lain kecuali kita kena minta kerjasama hospital swasta untuk menerima pesakit COVID. Hospital swasta kata no, kita tak ready. Pasal kalau nak ada hospital kita kena buat renovation. Sebab kena asingkan pesakit COVID. Orang yang bukan macam hospital biasa boleh masuk keluar masuk itu. Jadi ini memerlukan pendekatan.
Jadi sebab itu bila diisytiharkan darurat, kita boleh ambil alih hospital tapi kita kena bayarlah. Perundingan ini akhirnya sekarang ni semua hospital swasta bersetuju untuk menerima COVID patient. Kedua, berlaku di penjara, pusat tahanan. Berlaku banyak kes. Tapi mana nak letakkan mereka? Tak ada tempat. Jadi kita kena cari tempat untuk meletakkan mereka. Then we take over certain places untuk jadikan pusat pengasingan dan sebagainya. Contoh paling dekat dengan kita di Sibu. Sibu pada waktu itu hanya satu hotel saja yang sanggup untuk dijadikan pusat kuarantin. Tapi bila dah ada emergency, kita boleh ambil alih semua hotel pun untuk jadi pusat kuarantin. Tak ada alasan. Tak ada alasan lagi. Jadi ini hanya dapat dibuat melalui perundangan darurat ini. Inilah salah satu yang mesti dipahami. Jadi bukan tiada hubungan lain, hubung kait dengan politik sekalipun. Tapi orang politik tak madah ya politik. Kalau tak bukan orang politik lah. Okey, Datuk. COVID buka mata kita terhadap banyak perkara. Dalam industri yang Datuk terlibat, kerja raya melibatkan pembinaan dan juga sektor pembinaan, kemudahan awam dan sebagainya. Ini yang memberi satu dimensi baru. Pertama sekali dalam konteks kita membangunkan SOP. Kalau di Semenanjung, sektor pembinaan menyumbang pada nombor dua lah dari segi jumlah kes yang paling tinggi setelah sektor perkilangan. Kita nombor dua. Jadi bila kita kena pasti, maka di peringkat awal lagi kita dah bangunkan SOP. SOP tempat kerja, SOP tempat tinggal dan SOP pengangkutan, perjalanan daripada tempat tinggal sehingga tempat pekerjaan. Itu pertama kita bangunkan untuk memastikan industri ini boleh bergerak dengan mematuhi SOP. Sudah pasti cabarannya ialah satu, pemantauan, dan kedua, penguatkuasaan kepada pematuhan. Dan untuk menyedarkan industri players ini bahawa peri pentingnya kita mesti mematuhi SOP. Kalau kita nak teruskan kelangsungan perniagaan kita, kelangsungan aktiviti kita, kita kena patuhi. Sebab pandemik COVID hanya akan dapat dikurangkan risiko jangkitan kalau semua orang mematuhi SOP. Itu salah prasyaratnya. Alhamdulillah, after a while orang dah mula, kalau ikut kajian yang dibuatkan oleh CIDB, boleh dikatakan hampir lebih 90% lah yang mematuhi. Hanya segelintir sajalah, mungkin 10% macam tu tidak mematuhi. Tapi kita akan mengambil tindakan dan memberi ingatan, dan kalau tidak juga, maka kita akan tutupkan tempat tapak bina atau tempat penginapan tersebut. Itu yang kita lakukan. Yang kedua ialah bila berlaku PKP, sempadan daerah ataupun negeri tidak boleh direntasi. Tapi kita nak teruskan projek. Dan dalam konteks kerajaan, tender kena terus dijalankan. Jadi bagaimana kita nak uruskan tender? Jadi saya mencadangkan pada JKR supaya melihat adakah kemungkinan kita boleh laksanakan tender secara online. Jadi, tapi dalam proses tender bukan macam projek-projek lain ataupun program lain. Tapak nak terlibat dalam pembinaan. Kalau kita nak tender, bukan saja beli tender dokumen. Lepas kita beli tender dokumen, kita nak tengok tapak. Bila dah tengok tapak, baru kontraktor dapat estimate tapak ini macam mana, baru anggaran kos dapat dilaksanakan. Kan? Ini perkara yang, jadi apa yang kita laksanakan akhirnya blessing in disguise lah, menggunakan teknologi. Jadi ada tim yang akan pergi untuk menggunakan drone ataupun mengambil video. Jadi video ini akan di-share kepada para bidders lah, orang yang berminat untuk tender. Jadi nanti dia akan dapatlah untuk membuat anggaran, dan dari situ mereka boleh menghantar tender itu secara pos, laju, ataupun kalau yang berada di Kuala Lumpur boleh menghantar di kaunter. Jadi ini membantu untuk kita menggerakkan aktiviti pembinaan ini ataupun the tender proses itu dapat berjalan. Menukarkan konsep pembinaan dan sebagainya, proses pentadbiran secara digital. Ini ada elemen baru. Ini salah satu elemen baru dan diharapkan ianya akan dapat diperbaiki
Dan masa depan salah satu fokus kita dalam strategic plan kita ialah untuk mendigitalkan sektor pembinaan. Wah. Bukan saja daripada sektor dari segi tender proses, tapi juga dari segi sistem pemantauan projek dan juga untuk kita memantau kerja-kerja malah penyelenggaraan sekalipun kita akan melihat dalam konteks the digital perspective. Itu yang kita nak menggunakan IR 4.0, sama ada artificial intelligence, internet of things, semua ni akan digunakan. Di samping melihat pada material-material baru, ini adalah apa yang kita nak bangunkan. Datuk, satu perkara penting yang kita lihat pada sektor pembinaan yang terjejas teruk ataupun tidak teruk mungkin kerana faktor pekerja, tenaga kerja asing terutamanya, baik daripada Indonesia ataupun negara-negara lain. Begini tidak, Nangga? Memang ada problem lah. Sebab kalau kita ingat tahun lepas sebelum diumumkan PKP dah hampir dengan raya. Ramai yang dah balik balik Indonesia, balik Bangladesh and so on. Tapi suddenly pintu sepadan kita tutup. Jadi ramailah para rakyat tu si dapat masuk balik negara kita. Bila si dapat masuk, jumlah pekerja asing ataupun pekerja di tapak bina berkurangan. Cabaran kita ialah dalam peringkat pengurusan tidak ada masalah sangat. Peringkat management pengurusan ni tidak ada. Even the middle management masih ramai local. Yang problemnya the 3Ds, yang kerja yang dirty, dangerous dan difficult ni, ini yang payah. Sebab daya tahan orang kita. Dulu di Sarawak, kalau kita ingat, kumpulan Dayak ni adalah the best pekerja dalam sektor pembinaan. Tapi kebanyakan mereka sekarang ni dah jadi toke-toke. Profesional. Because they are the owner of apa sekarang ini. So sebab tu ramai yang rely dengan pekerja khususnya kalau di Sarawak ini daripada Indonesia. Tapi itu menjadi cabaran, sebab itu kita dah wawakan minta CIDB pertama sekali mencari mereka yang hilang pekerjaan dan minat untuk mencuburi bidang pembinaan untuk melatih mereka supaya the local players ini, pekerja ini mahu bekerja dalam sektor pembinaan. Hopefully ini akan membantu. Okey, kita ada soalan daripada penonton ya, Tok. Okey, soalan pertama, mungkin Kementerian Kerja Raya boleh anjur semula lawatan ke tempat projek Pen Borneo seperti sebelum ini bagi membolehkan laporan dan gambaran sebenar perkembangan projek mega itu? Boleh, tapi kita kena minta kelulusan khas lah daripada State Development Disaster Management Committee, sebab rentas daerah belum boleh di Sarawak. Kalau dah boleh, insya-Allah saya sendiri memang berminat nak pergi. Ataupun kalau kita dapat pelepasan untuk kita melawat, memang saya sendiri memang menunggu dan berharap dapat pergi ke tapak-tapak ini. Because Datuk sendiri adalah orang yang boost the moral rakyat Sarawak untuk menerima projek tu yang berlangsung. Okay, soalan kedua, Datuk, Kementerian Pembangunan Luar Bandar memperuntukkan 1 bilion ringgit untuk pembangunan infra di Sarawak pada tahun 2021. Bagaimana YB Datuk Seri melihat peruntukan ini dan gini yang dapat mempercepatkan pembangunan kita di Sarawak? Last one, apa sebenarnya fokus infra yang perlu diutamakan di luar bandar selain pada jalan perhubungan? Amenity sosial lah. Api, air, elektrik, api, air dengan komunikasi, alat komunikasi. Maknanya sebab kita beralih pada digital economy. Sarawak pun fokus digital economy. Kalau perhubungan komunikasi tidak dapat dinaik taraf, kita tak akan dapat sampai ke 4G, 5G untuk luar bandar, maka kita menidakkan mereka pada peluang apa yang telah kita wujudkan. Jadi kita kena fast track, cari kaedah. Ini salah satu fokus bukan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, tapi kita bincangkan di bawah digital economy yang telah diumumkan oleh PM melalui Kementerian Komunikasi dan juga MOSTI. Mencari jalan bagaimana kita nak percepatkan, khususnya di Sarawak. Di peringkat negeri, memang kajian negeri sudah memberi komitmen, banyak tower-tower dan juga line-line yang akan dipasang. Tapi federal pun mesti bagi komitmen lah untuk membagi dana dan bantu Sarawak dalam hal ini. Datuk, banyak orang sedar bahawa kita sebagai Menteri Kerja Raya, tapi kita sebagai Menteri Kanan yang menjaga the whole infrastructure
di Malaysia? Tidak juga, tapi memang ada kluster. Saya bertanggungjawab ke atas kluster infra. Tapi di bawah kementerian kami kita ada Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Alam Sekitar, Air dan Alam Sekitar, dan juga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Ini yang maknanya ada 6 kementerian lah, semua dalam kluster infra. Itu secara formal. Tapi kita juga jemputkan Kementerian Komunikasi, sebab komunikasi ini di bawah mereka. Kedua, Kementerian Tenaga, all the tenaga punya. But ini as ad hoc lah. Tapi kita berbincang untuk merumuskan apa saja perancangan dan isu berhubung kait dengan infra. Berapa kerap perbincangan berlaku? Dalam mesyuarat kita tentukan sekurang-kurangnya peringkat menteri 2 kali setahun, dan di peringkat KSU maknanya Jawatankuasa Teknikal Kerja 3 kali setahun sekarang ni, sekurang-kurangnya. Kita dah bermesyuarat 3 kali dah. Adakah telah dibentuk satu pelan induk yang baru? Dah ada, bukan dari segi pelan induknya, tapi apakah fokus area. Sebab pelan induknya adalah bergantung kepada setiap kementerian. Cuma kita nak pastikan apakah fokus yang patut kita laksanakan, yang menjadi isu yang perlu dipercepatkan untuk rakyat. Yang kita setuju pada dasarnya ialah pertama kita nak melihat bagaimana kita dapat melihat pada proses untuk mempercepatkan proses supaya projek-projek ini dapat diturunkan secepat mungkin. Tak kira lah sama ada rumah, alat perhubungan jalan, air, elektrik dan sebagainya. Okey. Saya bawakan satu komen daripada Kamal Banjar. Saya mengikuti perbincangan malam ini, tingkatkan konsensus di antara parti memerintah, kurangkan pertelagahan politik, pulihkan keadaan, stabilkan suasana, insya-Allah ekonomi akan bertambah baik dan rakyat akan sejahtera, rasa selesa dan selamat. Setuju? Memang setuju. Saya sangat setuju. Itu juga yang saya sarankan. Ya. Tapi bukan satu yang mudah. Sebab bila politician, kalau dia tidak berpolitik, itu bukan kerja dia. Tapi sekarang ini bagaimana nak membawa semua politician ini supaya kita dapat fokus kepada masa ini, menyelesaikan pandemik COVID, dan juga bagaimana kita dapat menumpukan seluruh tenaga kita ke arah meningkatkan ekonomi negara kita. Okey, satu lagi daripada John Travolta. Okey, berhubung lebuh raya Pen Borneo, sejauh mana fungsi PMC bakal membantu menyiapkan projek ini nanti di Sabah dan Sarawak? Okey, status PMC setakat ini. Kita dah dapat kelulusan, dan insya-Allah saya kira sedikit masa lagi surat tawaran akan dikeluarkan pada mereka, dan once dia orang dah apa, dia akan dapat bersama dengan JKR untuk memastikan bahawa tenaga untuk mengawal selia, memantau dan memastikan pelaksanaan projek ini lebih lancar, terutamanya memantau kerja-kerja kontraktor ini akan dapat disegerakan. Lebih baiklah, terutamanya aduan-aduan. Bila kita membuat jalan di live traffic, maknanya walaupun kerja berjalan, kerendaan masih lalu, sudut keselamatan itu kita kena lihat. Saya memahati sendiri pada waktu ini bila saya sendiri turun secara persendirian tanpa diketahui orang, saya melihat bahawa pematuhan kepada the traffic management, sudut keselamatan dan pengurusan trafik ini masih lemah. Sebab itu kita perlukan PMC misal kata. Sebab ini salah satu tanggungjawab mereka untuk pastikan bahawa pematuhan ini akan dapat dipatuhi sepenuh. Mata dan telinga yang lebih berwibawa. Datuk, perbincangan kita malam tu dah sampai ke negara sebelah, ke Indonesia. Okay, Indonesia dah upgradekan laluan di Kalimantan, khususnya menghubungkan Sarawak dengan Pontianak. Di Teluk Melano misalnya turut memberi kemudahan kepada warga Indonesia untuk mengingatkan saya kepada Presiden Jokowi buat motosikal pergi ke Bangkalan. Okay, setelah dibuka kelak, mungkin ada kerjasama antara kementerian di dua negara ini untuk meningkatkan jalur pengangkutan. Sememangnya sudah ada perbincangan. Tak silap saya, sebab itu kita ada Sosek Malindo, kita ada BIM Niaga. Melalui saluran ini sebenarnya perbincangan memang sentiasa dijalankan. Cuma dari segi perancangannya, siapa yang lebih cepat. Ini bergantung dengan yang saya katakan tadi, sama ada peruntukan itu mencukupi ataupun tidak
dan apakah keutamaan kita, kita kena susunkan mengikut satu keutamaan persekutuan dan keutamaan pula peringkat negeri. Di mana keutamaan peringkat negeri? Dan akhirnya kita tengoklah kepada peruntukan, barulah kita dapat salurkan mengikut keutamaan. Jadi yang memang kalau secara personally, apa yang kita patut fokus dalam hubungan kita dengan Kalimantan, Indonesia khususnya, bila mereka jadi untuk menjadikan ibu kota baru, jadi kita patut mengambil peluang. Pertama sekali jalan perhubungan, kedua kita patut juga melihat dalam sudut the rail business, kereta api, jalan kereta api. Sebab kalau orang nak pergi ke Kalimantan ataupun Indonesia, perjalanan lautnya lebih jauh. Jadi kalau dia dapat hantar barang, pergi ambil lah misal kata semua the businesses ini dihantarkan port Bintulu. Ini mungkin lebih menjimatkan dan lebih menguntungkan untuk Indonesia. Betul. Jadi ini mungkin salah satu perbincangan patut kita lihat. Dah dibawa mauduk ke dalam perbincangan? Di peringkat awal. Peringkat awal saya kira kerajaan kita, kerajaan negeri Sarawak dan juga di sebelah sana pun akan melihat perkara tersebut. Tapi saya kira Indonesia sudah pun mengumumkan untuk menangguhkan dulu kan di peringkat sebelah sana. Kerana COVID. Sebab mereka pun sudah memperuntukkan belanjaan besar untuk COVID juga. Datuk, setakat ini Datuk berpuas hati dengan perjalanan semua projek yang telah diumumkan, yang telah dirancangkan setakat ini? Untuk saya ni tak ada apa istilah kata berpuas hati lah. We could have done better, kata orang putih lah. Saya sentiasa mencari jalan supaya sentiasa mempertingkatkan. Puas hati ini adalah satu pada saya ialah musuh untuk melemahkan kita. Sebab itu jangan berpuas hati, kita sentiasa kena mencari jalan untuk sentiasa menambah baik. Jadi apa yang dah ada ini, saya kena cari jalan bagaimana kita dapat tambah baik. Dari selama ada proses, daripada proses perancangan, proses tender, proses pelaksanaan, sehinggalah projek ini siap, dan juga bagaimana kita nak menyelanggar projek. Ini semuanya proses yang perlu kita lihat, dan kita kena belajar daripada apa yang kita laksanakan dulu supaya kita dapat sentiasa mempertingkatkan keseluruhan aspek itu tadilah. 2-3 hari sebelum ini, media antarabangsa CNN, CNBC berbicara tentang satu topik penting. Fokus lepas kejayaan vaksinasi adalah pembukaan laluan pasaran kembali pulih yang jangkakan pada bulan 6. Jadi pada pandangan Datuk, adakah ini akan memberi impak yang bagaimana kepada industri pembinaan, industri yang berkaitan dengan infra di Malaysia? Ini yang dilaksanakan kalau diumumkan di bawah Pemekasa. Sebabkan pendekatan kita ada 6R. Ialah untuk revivekan balik. Pemekasaan ini ialah untuk kita perkasakan balik ekonomi kita. Ini yang kerajaan sediakan sekarang ni untuk menyiapkan the business sector dan semua orang supaya kita bersiap siaga. The post COVID. Kalau COVID ni dah baik, apa langkah? Jangan kita tunggu dah selesai baru kita nak buat. Dah perancangan sekarang ni sudah pun dilaksanakan. Sebab itu dah diumumkan sebahagiannya melalui Pemekasa, dan ada satu lagi the final lap nanti kita akan umumkan lagi pendekatan baru yang patut dilaksanakan. Yang lebih penting setiap kita inilah, tak kira sama ada kita ni kontraktor, siapa saja, kita kena siapkan diri kita untuk bukan saja menangani COVID ini, tapi apakah langkah seterusnya patut kita buat. Kenal pasti apa perancangan kerajaan, kena pasti apa saja peluang, dan kita kena tahu bagaimana nak merebut peluang yang telah diwujudkan. Tadi kita bercakap tentang banyak kontraktor yang meneruskan walaupun gapnya hanya sebulan 2 terhenti. Dari segi kos harga barangan, adakah berlaku kenaikan mendadak disebabkan penutupan pintu sepadan untuk mengimport barang dan sebagainya? Memang ada. Kalau mengikut kajian dibuat oleh CIDB, steel adalah salah satu materi yang naik harga. Simen pun ada sedikit, tapi lain-lain masih agak kawal. Perkara berhubung kait dengan steel disebabkan bekalan keseluruhan dunia ini affected. Jadi itu sebahagian yang saya rasa agak naik harga lah. Hanya steel lah.
So bagaimana ada menjejaskan atau tidak dari segi pembelian barangan dan sebagainya? Biasanya industri akan adjust lah kepada apa saja. Ini salah satu risiko dalam membuat perniagaan. Turun naik apa. Mungkin ada barang naik, ada barang turun. End of the day dia kena adjust lah. Yalah, mereka terlibat dalam Pen Borneo pun 2 kali dilanda taufan. Satu apabila kerajaan bertukar tangan, yang kedua selepas Covid menghentikan segala-galanya. Okey Datuk, satu soalan lagi pada saudara Faris, Sofian Faris. Apa komen yang berhormat Datuk Seri tentang jambatan terpanjang merentasi sungai di Teriso untuk rakyat Sarawak yang disambung semula? Berapa kos semoga dipermudahkan proses pembinaan untuk rakyat Sarawak dan pesisir pantai yang akan dirasmikan oleh CM pecah tanah. Datuk terlibat dalam proses awal. Saya masih ingat Datuk Seri Najib bercerita almarhum Tok Nan dulu. ya. Sebab itu bila kita bincang dengan Datuk Najib, dia ada 1 bilion mungkin kemampuan pada waktu itu Kerajaan Persekutuan tak dapat. Sebab tu kata 50-50 lah. Jadi finally dapat setuju Kerajaan Negeri 500, Kerajaan Persekutuan 500. Ini juga yang dibatalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Dan sekarang ni diambil oleh Kerajaan negeri kita di bawah Datuk Abang Jo. Dan sudah pasti ini memang dinantikan sebab coastal highway tidak akan sempurna melainkan jambatan ini ada. Sebab itu Kerajaan Persekutuan Negeri sekarang ini sedang rancak membuat dalam pembinaan coastal highway. Banyak jambatan yang diambil alih oleh Kerajaan Negeri dan sebagainya. Yang ni kalau ikut anggaran awal dulu, waktu kami dulu ialah 1 bilion. Sebab saya kira akhirnya dimuktamadkan kurang daripada itu. Mungkin 900, saya tak pasti apakah harga yang apa. Sebab bukan dalam bidang Kerajaan Persekutuan lagi, bidang Kerajaan Negeri. Jadi saya tak terlibat lagi dalam proses tersebut. Tapi saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Menteri kita, Datuk Abang Jo, dan semua the team yang akhirnya dapat menyempurnakan pelaksanaan projek ini. Ini penting untuk connectivity di. Nah, soalan terakhir sebelum kita masuk ke soalan saya yang lain. Projek yang terbesar yang akan dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan dari segi infra, mungkin ada yang boleh Datuk kongsikan? Di Sarawak dan di seluruh negara. Di seluruh negara sudah pasti di peringkat persekutuan, the rail business lah, MRT 3, kemudian dia ada CSR, jalan kereta api Pantai Timur, high speed rail dah tertangguh. Di peringkat persekutuan juga kita sedang rancak membina Central Spine Road, iaitu menghubungi Pahang dengan jalan lingkaran tengah untuk Pahang dengan Kelantan. Sebab cabaran di Semenanjung, bila berlaku cuti perayaan, memang jalan sesak. Kalau dari Kuala Lumpur nak ke Kelantan, boleh makan lebih daripada 12 jam. Jadi sebab itu kalau jalan ini ada nanti, maka banyak alternatif untuk di Semenanjung. Di Sarawak yang paling besar di peringkat Kerajaan Persekutuan yang saya katakan tadi, single project, selain daripada Pen Borneo yang menelan belanja 16 bilion, yang ini single project ialah Sabah Sarawak Link Road, hampir 1.1 bilion lebih. Kita sentuh sikit Datuk, mungkin rakan-rakan kita di Sabah nak tahu keadaan projek Pen Borneo di Sabah. Di Sabah pada peringkat awal yang kami programkan dulu untuk pakej pertama ada fasa pertama ada 35 packages. Bila pertukaran kerajaan maka dibatalkan 20 packages, hanya tinggal 15. Yang lain mesti dibina melalui kaedah menggunakan peruntukan pembangunan. Bergantung kalau ada bajet persekutuan, Kerajaan Persekutuan akan beri. Jadi hanya tambahan untuk tahun rolling plan yang pertama ini hanya satu projek saja tambahannya. Jadi 16 packages keseluruhannya. Setakat ini lebih kurang 40% untuk keseluruhan package yang sedang dalam pelaksanaan. Okey, ini last soalan yang saya ambil daripada online. Sekiranya Pen Borneo ini siap nanti, adakah urus tadbir lebuh raya ini akan diserahkan kepada konsesi ataupun pihak JKR Sarawak ataupun ada alternatif lain? Setakat ini kaedah yang kita laksanakan untuk jalan-jalan persekutuan ialah melalui konsesi.
Kaedah ini ditentukan dasar kerajaan dulu melalui EPU, MOF dan juga Kementerian Kerja Raya. Kelebihan menggunakan konsesi ialah kalau berlaku apa-apa bencana, apa-apa keadaan, mereka mesti yang pertama berada di lapangan. Mereka boleh mengeluarkan duit sendiri dan sebagainya. Kadang-kadang kalau kerajaan, kalau tiada peruntukan, kita tak dapat buat apa-apa dulu. Sebab itu saya kira salah satu program konsesi ini adalah juga kebaikannya. Dan saya kira ianya akan diteruskan untuk Pen Borneo ini nanti. Bila siap, akan diserahkan setelah habis tempoh tamat defect liability period, akan diserahkan melalui konsesi dan dipantau oleh JKR. Datuk, saya melihat tugas kita di kementerian orang Ya. gini kita bagi masa kita dengan apa yang berlaku di Putrajaya, Parlimen Putrajaya. Oh, interesting ya. Supaya saya pastikan bila ada ruang je, saya akan balik untuk kekuasaan. Dan yang lebih utama ialah untuk memastikan pusat khidmat mempunyai orang yang bertanggungjawab, yang komited untuk sentiasa terbuka mendengar apa saja keluhan ataupun aduan ataupun apa saja yang berlaku di kawasan Parlimen. Di samping saya sendiri membuka secara open lah, siapa-siapa boleh berhubung dengan saya melalui social media, melalui WhatsApp, melalui apa saja, direct berhubung dengan saya. Jadi saya di mana saya berada, saya masih berhubung dengan orang kawasan. Setakat tu kita dah melaksanakan banyak projek pembangunan. Mungkin ada perancangan lain yang akan dilaksanakan di Parlimen Putrajaya tu. Saya nak memfokuskan di Parlimen Putrajaya tu dari segi untuk melihat dan mengenal pasti mereka yang terjejas diakibatkan oleh pandemik. Disebab itu saya dah minta di peringkat kepimpinan masyarakat kita mengenal pasti senarai orang-orang yang terjejas, hilang punca pendapatan ataupun hilang pekerjaan disebabkan pandemik. Kira ini fokus utama kita. Dan kalau dah dikenal pasti, apakah program yang kita boleh laksanakan untuk membantu mengembalikan mereka supaya dapat sumber pendapatan. Ini menjadi perkara keutamaan saya sekarang. Yang kedua, sudah pasti saya tidak pernah ketinggalan untuk memberi fokus kepada bidang pendidikan anak-anak kita. Selain daripada kemudahan amenities yang lain. Hospital Malangnya, Hospital Putrajaya tergendala disebabkan kelemahan kontraktor. Sekarang ini dah dilantik kontraktor baru dan saya mengharapkan kontraktor baru ini nanti akan dapat menyiapkan Hospital Putrajaya. Ianya penting untuk memastikan meringankan bebanan di Hospital Umum Sarawak dan sebagainya. Ada lagi klinik-klinik kesihatan saya kira perlu dibuat di sebelah Matang. Kita dah ada di Semuriang. Di sebelah Matang merupakan kependudukan yang bertambah dengan pesat sekali. Saya kira ini pun patut kita lihat. Dari segi security, balai polis tambahan perlu juga ada. Ini yang sedang saya lihat. Itu saya sebagai warga bagi penduduk di kawasan Parlimen Putrajaya ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk. Kerana sepanjang saya boleh katakan 25 tahun kebelakangan ini perubahan mendadak berlaku di Putrajaya. Kalau zaman bapa saya, zaman nenek saya, Putrajaya itu adalah kawasan orang berkebun getah. Bentuknya berubah satu, saya rasa another city lah di kawasan Putrajaya itu. Terima kasih Datuk. Terima kasih dan kita mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Fadzal Yusof kerana dapat bersama kita pada hari ini. Banyak yang kita ceritakan, banyak yang dikongsikan dan kita berharap dapat memanggil beliau lagi pada masa-masa akan datang. Dan saya mengucapkan terima kasih Datuk sekali lagi. Sama-sama. Dan Kopi Panas mengundur diri. Terima kasih.